Salam sejahtera, berita pagi Sarawak bersama saya Debbie Amanda Padan bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Kita mulakan berita edisi Jumaat 22 Mei. Kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 544 kes semalam dan 8 hari berturut-turut tiada kes positif direkodkan. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, 36 daerah berstatus hijau termasuk daerah Lundu setelah 14 hari tiada kes direkodkan. Manakala 4 daerah masih berstatus kuning iaitu Kuching, Serian, Tebeduk dan Sibu. Dato' Amar Douglas memaklumkan seramai 8 pesakit dalam siasatan baharu dilaporkan dan seramai 18 kes masih menunggu keputusan mahkamah. Ujarnya seramai 16 kes baharu telah sembuh dan discharge dari hospital. Kesemua kes tersebut adalah dari Hospital Umum Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge ialah seramai 455 kes. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching. Dato' Amar Douglas turut memaklumkan JPBN telah memutuskan bahawa operasi bagi bistro dibenarkan tetapi ia tidak dibenarkan menyediakan perkhidmatan hiburan seperti karaoke dan kugiran. Tambahnya lagi bagi rakyat Sarawak yang tiba dari luar negara dan transit di KLIA atau lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, mereka tidak perlu memohon permit daripada polis. Walau bagaimanapun mereka perlu untuk memohon kepada JPBN secara dalam talian dan akan dikuarantin selama 14 hari. Yang belum dapat dikesan. Balik ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak dilihat boleh mencetuskan gelombang kedua jangkitan COVID-19 di negeri ini. Menteri Utiliti Sarawak Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu memberitahu oleh sebab itu pergerakan antara daerah di Sarawak masih berkuat kuasa. Dato' Seri Dr. Stephen berkata Sarawak tidak mahu mengambil risiko seperti yang berlaku di negara lain yang melonggarkan pergerakan menyebabkan COVID-19 menular kembali. Saya juga excited melihat satu minggu ini kita tidak ada kes. Tetapi saya mahu memperingatkan kepada orang ramai bahawa peperangan kita dengan COVID-19 belum selesai. Kita masih mahu melihat bagaimana kita dapat memutuskan sama sekali merebaknya kes-kes COVID-19 ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan janganlah mengambil sikap sambil lewat. Katanya lagi penduduk di pedalaman Sarawak berdepan kesukaran jika wabak ini mula merebah ke kawasan mereka. Ekoran kemudahan kesihatan yang kurang lengkap berbanding kemudahan di bandar-bandar utama di Sarawak. Beliau ditemui RTM di Ibu Pejabat Kementeriannya di Kuching. Walau bagaimanapun beliau memuji disiplin warga Sarawak setakat ini yang akur dengan prosedur operasi standard SOP ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dengan menggunakan pelitup separuh muka, pensanitasi tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal. Operasi Institut Memandu dijangka disambung semula selepas Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Shin mendedahkan perkara tersebut masih dalam pertimbangan Kementerian Pengangkutan selepas menerima banyak permohonan daripada operator Institut Memandu. Dato' Lee Kim Shin berkata ramai operator terjejas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa sejak 18 Mac lepas. Berdasarkan laman rasmi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak, sejumlah 29 institut memandu berdaftar beroperasi di Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada media ketika mengadakan lawatan bersama Pengarah JPJ Negeri Muhammad Syafiq Anas Abdullah di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Batu 12 Kuching. Mengulas mengenai jumlah orang yang terlalu ramai ke pejabat JPJ, katanya urusan pembaharuan lesen memandu dan cukai jalan boleh dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas PKPB dimansuh dan tidak perlu tergesa-gesa memperbaharui sekarang. Bagaimanapun, pemilik kenderaan mestilah memperbaharui perlindungan insurans kenderaan masing-masing bagi melayakkan tuntutan jika terlibat kemalangan dalam tempoh PKPB. Dalam pada itu, Dato' Lee Kim Shin berkata perkhidmatan bas henti-henti dengan kadar tambang RM1 bakal beroperasi di Kuching. Katanya operasi perkhidmatan bas tersebut akan dimulakan setelah syarikat bas terlibat mematuhi SOP yang ditetapkan.
Jelas Datuk Lee Kim Shin, SOP meliputi pemberitahuan operasi kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Kuching melakukan operasinya cemar ke atas bas, memastikan pemandu bas melakukan seringan kesihatan dan menyediakan tempat duduk yang mematuhi penjarakan sosial. Pengusaha bas juga perlu mengambil suhu badan penumpang sebelum membenarkan mereka menaiki bas, memastikan penumpang memakai pelitup separuh muka selain memiliki permit perjalanan untuk rentas daerah. Datuk Lee menyatakan demikian dalam kenyataan media setelah mesyuarat bersama JPBB Kuching dan 4 syarikat perkhidmatan bas iaitu Baut Transport Company Sendian Berhad, City Public Link Bus Sendian Berhad, Petrajaya Transport Sarawak Sendian Berhad dan Biara Mas Express Sendian Berhad di Kuching. Kementerian Belia dan Sukan akan meneliti semula program yang dirancang tahun ini namun tidak dapat dilaksanakan ekoran COVID-19. Menteri berkenaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pihaknya akan membuat keputusan sama ada program terbabit dibatalkan, dianjak atau diteruskan tahun depan. Inilah perkara-perkara yang perlu kita hadapi demi keselamatan rakyat. Kita tidak dapat mengadakan program-program tertentu yang melibatkan terlalu ramai orang berkumpul. Jelasnya daripada 80 program yang telah dirancang, hanya 17 daripadanya telah dilaksanakan. Antaranya ialah Jelajah Belia Sarawak Samarahan, kursus pengacaraan majlis dan siri kedua Sarawak Youth Stay at Home e-Sport Challenge. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Belia Prihatin di Kuching. Program Belia Prihatin merupakan program tahunan kementerian itu pada bulan Ramadan, bertujuan untuk mengimarahkan bulan mulia ini menerusi penyampaian sumbangan kepada golongan belia yang kurang bernasib baik. Pada majlis berkenaan, sebanyak 10 buah persatuan dan pertubuhan menerima sumbangan berjumlah RM5,000 masing-masingnya. Antara penerima terbabit, Persatuan Kebajikan dan Pendidikan Nur Murni dan Salvation Army. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan memperkasa tahap kesiapsiagaan dalam memastikan keselamatan kawasan sempadan menjelang musim perayaan yang bakal tiba. Menurut Panglima 1 Division Major Jeneral Dato' Mat Din Abu, langkah agresif diambil termasuk penambahan anggota bertugas. Major Jeneral Dato' Mat Din menambah, langkah agresif itu termasuk menambah kekerapan rondaan dan pemantauan menggunakan teknologi drone. Berdasarkan kepada keadaan ini, untuk tahangan lebih padat, lebih telus dalam masa sekarang ni, kita telah lebih agresif lagi lah. Dato' Mat Din memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangsih raya kepada anggota ATM yang bertugas di pos Serikin. Dalam pada itu, operasi kawalan di pintu masuk sempadan Indonesia dan Malaysia diperketatkan sepanjang tempoh PKPB. Pegawai Pemerintah Regimen Keempat Kor Armor Diraja, Lieutenant Colonel Samzaini Misran memberitahu bermula 8 April lepas, pihaknya telah memulakan op penawar dalam memperkasakan benteng pertahanan di sempadan Kalimantan Barat. Lieutenant Colonel Samzaini Misran memberitahu pihaknya telah mengenal pasti serta menutup lorong-lorong tikus yang sering dibolosi di pos Serikin. Kesemua lorong tikus itu telah kami tutupi, di mana kejayaan pengusiran, penahanan dan juga rampasan telah berjaya dilaksanakan di kawasan ini. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa membuat tinjauan di pos Serikin, Kem Jagoi Sempadan Malaysia, Indonesia. Mengulas lanjut, beliau berkata sebanyak 22 kes jenayah rentas sempadan berlaku sejak op penawar dilaksanakan dengan keseluruhan nilai rampasan RM906,482. Bank Simpanan Nasional BSN diharap dapat mewujudkan perkhidmatan kaunter bergerak ke Mukah memandangkan penduduk terpaksa beratur panjang di BSN Mukah untuk berurusan. Menurut Residen Mukah Hamdiah Bakir, situasi itu berlaku kerana Mukah satu-satunya lokasi terdekat bagi penduduk sekitarnya seperti Tanjung Manis, Matu dan Daro, lebih-lebih lagi dalam tempoh PKPB ini. Sehubungan itu, Hamdiah berharap permohonan pihaknya untuk BSN mengadakan kaunter bergerak di daerah-daerah sekitar Mukah dapat dilaksanakan bagi mengelak situasi tersebut terus berlaku. Perkara ini telah kita bawa sebulan yang lepas bersamaan dengan daerah-daerah lain yang memohon supaya diadakan bank bergerak. Dan kita sangat berharap bahawa perkara ini akan dapat direalisasi dalam masa yang terdekat bagi mengatasi masalah
penduduk di sekitar yang agak jauh daripada bandar. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM ke bank berkenaan mendapati penduduk terpaksa beratur panjang. Kebanyakannya mahu mengeluarkan wang bantuan kerajaan seperti Bantuan Prihatin Nasional dan Bantuan Sarawak Ku Sayang. Menurut seorang pesara tentera Yusuf Idris, apa yang merumitkan lagi keadaan ialah mereka terpaksa memohon permit keluar daerah di balai polis berdekatan terlebih dahulu dan prosesnya memakan masa yang lama. Di balai dah 2 jam habis masa. Balai polis buka pukul 8. Baris sana 2 jam. Pukul 10 baru sampai sini. Jadi sampai sini berbaris lagi? Baris lagi. Tujuan saya untuk kemas kini ya. Kalau boleh perlulah. Sebab orang sana cuma tidak banyak bank. Cuma agro bank saja. Satu bank saja sana. Ini cuma muka sini saja yang banyak bank. Itulah orang banyak ramai-ramai menuntut sampai sini. Sebelum ini, pejabat residen Mukah pernah mengambil inisiatif untuk mengagihkan pelitup separuh muka kepada penduduk yang berbaris panjang di bank berkenaan sebagai langkah pencegahan COVID-19. Langkah itu dibuat selepas pihaknya mendapati masih ramai yang tidak memakai pelitup separuh muka ketika menunggu giliran mereka yang agak lama. Berita itu mengakhiri berita pagi Sarawak. Cegah COVID-19, elakkan bersalam jika anda bergejala seperti batuk dan sesak nafas. Saya Debbie Eminda Padan, jaga diri dan jumpa lagi.